Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dan anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Sabah dicadangkan menjadi hub pelancongan dan hub transit penerbangan Asia Timur, terutama bagi pelancong Cina dalam usaha merancakkan ekonomi di negeri berkenaan. Ketika sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 bagi peringkat dasar, Wakil Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, ini kerana Sabah dilihat menerima bilangan kemasukan pelancong yang agak tinggi tahun ini. Berdasarkan anggaran daripada media perdana, seramai 1.4 juta pelancong daripada China telah melancong ke Malaysia setakat Julai 2024. Daripada jumlah tersebut, dianggarkan sebanyak 270,000 pelancong China telah melancong ke negeri Sabah. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan agar negeri Sabah dijadikan sebagai hub pelancongan China ke Malaysia. Saya berpandangan begini kerana tiket penerbangan contohnya daripada Guangzhou, Taipei, Hong Kong, Macau ke Sabah adalah jauh lebih murah berbanding ke Kuala Lumpur. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dicadangkan memberi fokus kepada kemudahan kecil yang diperlukan di asrama sekolah seluruh negara. Antaranya katil, tilam dan dewan makan yang sesetengah daripadanya telah uzur. Ramai pelajar luar bandar yang terpaksa tinggal di asrama sering berdepan dengan kemudahan yang sudah rosak ataupun uzur. Tanpa kemudahan yang selesa dan kondusif, dibimbangi tumpuan mereka terhadap pelajaran dan perkembangan peribadi mereka akan terjejas. Dalam Belanjawan 2025, kita sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan telah menerima peruntukan sebanyak 64.1 bilion ringgit yang merupakan peruntukan tertinggi dalam sejarah. Daripada jumlah itu, 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf bangunan sekolah daif di seluruh negara bersamaan dengan kira-kira 1.55% daripada keseluruhan peruntukan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan Wakil Kota Melaka Hu Puai Tiong memaklumkan kuantum pendapatan untuk tarifan T15 sedang dikaji. Nilainya akan dinaikkan supaya tidak membebankan rakyat. Kita rasa yang ditekankan oleh DOSM sekitar RM13,000 mungkin terlalu rendah. Maka kerencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan kewangan dan ekonomi dan berkaitan KPDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan sesi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Daripada Yang Amat Berhormat, dalam waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, Datuk Seri Anwar turut memberitahu cadangan untuk meningkatkan jumlah pendapatan isi rumah sehingga RM20,000. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal dengan pendirian mengenakan cukai dividen 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 bagi pemegang saham individu. Ia turut melibatkan syarikat yang tidak tersenarai dan mempunyai pemilikan saham melebihi RM2 juta. Pelaksanaannya termasuk syarikat persendirian serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Memang ada rayuan dari PMKS untuk mengecualikan mereka atas alasan berbeza dengan syarikat tersenarai. Mereka kadang-kadang mengambil upah atau gaji yang relatif kecil dan disimpan untuk melabur dalam syarikat mereka. Jadi ada hujahnya. Sebab itulah kita ambil keputusan, mulanya difikirkan 5%, diturunkan 2%, mengambil kira rayuan yang telah dikemukakan. Dan kita fikir untuk setahun bagi yang punyai milikkan saham 2 juta, sekitar 700-800 ringgit itu tidaklah membebankan.
Perdana Menteri turut terbuka menerima sebarang cadangan berkaitan pelaksanaan cukai dividen ini, namun menentang tindakan sesetengah pihak yang cuba membantah pelaksanaannya, sekaligus bertentangan dengan prinsip kerajaan untuk mengagihkan kekayaan secara adil. Dewan juga turut dimaklumkan Akta Pengambilan Tanah 1960 APT dicadang dipinda bagi memastikan aset kerajaan dan kepentingan awam dapat dipertahankan. Ia susulan isu pengambilan tanah enklav Duta. Perdana Menteri memaklumkan rang undang-undang untuk pindaan akta tersebut sedang disiapkan Jabatan Peguam Negara sebelum dimuktamadkan Jemaah Menteri. Katanya selain memudahkan penyelesaian isu enklav Duta, pindaan Akta 486 juga dapat membantu menyelesaikan masalah berkaitan pada masa akan datang. Kerajaan kini sedang dalam proses rayuan berhubung perintah Mahkamah Tinggi agar memulangkan semula 106.54 hektar tanah di Jalan Duta kepada Semantan Estate Sendirian Berhad SESB. Oleh demikian, kerajaan memutuskan untuk terus menggunakan ataupun exhaust jalur undang-undang. Selain dari itu, kita sedang meneliti langkah untuk meminda undang-undang supaya kita pertahankan hak negara dan hak dan kepentingan awam. Dan dia tentunya tidak boleh bercanggah artikel 13 dan perlembagaan, ya. Sementara menghormati hak milik perseorangan. Dewan dimaklumkan Malaysia tidak mengambil kesempatan terhadap perang dagang melibatkan Amerika Syarikat, China dan Rusia. Sebaliknya terus memainkan peranan mengukuhkan rantaian global terutama dalam sektor penting termasuk semikonduktor. Kita berperdian jelas tidak akan mengambil kesempatan terhadap konflik perang perdagangan tetapi terus berusaha untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam mengukuhkan rantaian bekalan global terutamanya dalam sektor yang penting yang seperti disebut Yang Berhormat Gombak tadi, sektor semikonduktor dan juga sektor-sektor lain yang strategik, dan kita akan terus mengukuhkan hubungan diplomatik dengan perdagangan yang positif dengan semua rakan dagang yang termasuklah Amerika Syarikat, China dan Rusia. Mengulas mengenai penyertaan Malaysia dalam BRICS, Tengku Zafrul optimis kerjasama itu akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ekspor negara dalam jangka masa panjang. Pelbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan jumlah pekerja sosial yang terlatih dan berkelayakan di negara ini. Ia termasuk menjalin kerjasama dengan Persatuan Pekerja Sosial Malaysia dan ahli akademi untuk menyeragamkan kurikulum di institusi pengajian awam dan swasta. Sehingga Disember 2023, sebanyak 8 institusi pengajian tinggi awam IPTA dan 4 institusi pengajian tinggi swasta IPTS telah menawarkan kursus dalam bidang kerja sosial. Jumlah perjawatan tetap kaki tangan skim perkhidmatan sosial yang telah diisi di JKM adalah seramai 3,297, iaitu 376 orang dari kumpulan pengurusan dan profesional dan 2,921 orang dari kumpulan pelaksana. Lebih 80 juta ringgit fee persijilan halal berjaya dikutip dari tahun 2012 hingga 2023. Kutipan dibuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri Main atau Jabatan Agama Islam Negeri JAIN seluruh negara. Jumlah fee persijilan halal menunjukkan peningkatan pada setiap tahun dan sekaligus menggambarkan kefahaman serta kesedaran mengenai kepentingan persijilan halal sebagai nilai tambah dalam kalangan usahawan dan pihak industri semakin tinggi. Tambahnya, jumlah pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM dalam tempoh berkenaan pula sebanyak 85,893 syarikat. Turut dibangkitkan isu kawal selia premis penginapan pelancongan terutama hotel bajet dan penginapan berkonsepkan sewaan jangka pendek. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Ging Sing menegaskan pihaknya akan berbincang dengan Kerajaan Negeri, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pihak berkuasa tempatan PBT.
Ia berhubung pembelian lesen dan kawal selia penginapan sewaan jangka pendek. Tujuannya memastikan keseluruhan ekosistem premis penginapan pelancongan dapat diperkukuh. Dari segi agensi pelancongan dalam talian ataupun online travel agent OTA pula, MOTEC melalui garis bantuan permohonan lesen perniagaan pengatalian pelancongan dan perniagaan agensi pengibaraan GBP TOPEC telah menggariskan tentang syarat-syarat dan tata cara permohonan lesen TOPEC di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 Peringkat Akta 482. GBP ini terpakai untuk OTA yang bertapta dan operate di Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL disaran mempertimbangkan cadangan pembangunan sistem terowong utility Common Utility Tunnel CUT seperti digunakan di Putrajaya. Ia sebagai usaha meningkatkan kecekapan projek penyelenggaraan utility bawah tanah di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, CUT di Putrajaya menyediakan perlindungan kepada infrastruktur utility seperti kabel elektrik, paip air dan telekomunikasi daripada kerosakan semasa pembinaan, sekaligus membolehkan akses selamat untuk penyelenggaraan. Terima kasih yang berhormat. Tuan Di-Pertua, untuk makluman adik yang berhormat, jadi sistem ini juga boleh diintegrasikan dengan pusat kawalan bandar menggunakan teknologi telemetri bagi pemantauan keselamatan. Dengan menggunakan pakai teknologi ini, DBKL sudah pasti dapat meningkatkan kecekapan dan juga keselamatan dalam penyelenggaraan utility bawah tanah secara terancang dan juga menyeluruh. Menjawab pertanyaan Wakil Putrajaya, Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin mengenai cadangan pemasangan kamera litar tertutup di kuartus penjawat awam Putrajaya. Dr. Zaliha berkata cadangan itu sedang dipertimbang bahagian pengurusan hartanah BPH, Jabatan Perdana Menteri JPM untuk dilaksanakan secara berperingkat. Inisiatif itu selaras dengan visi Bandar CIS, bersih, sihat, maju, selamat dan mesra alam dalam menjadikan wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai bandar raya pintar. Saya juga telah berbincang dengan pihak perbadanan supaya semua CCTV yang ada di sekitar Putrajaya khususnya ini kita koordinatkan bersama dengan kita punya command center di Putrajaya itu sendiri. Jadi supaya jika ada berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan contohnya, kita dapat uruskan dengan segera dan direct kepada agensi-agensi yang terlibat. Sebab di command center kami itu kita ada perhubungan yang baik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain khususnya yang berkaitan dengan keselamatan seperti PDRM dan juga KKM ya. Jadi itu insya-Allah dalam masa yang terdekat kita akan cuba panggil semua agensi yang terlibat. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Naswarin, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.